Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Azza wa Jalla pada hari ini 22 September 2021 kita dapat meneruskan pengajian kita dalam kitab Fathul Mu'in. Fathul Mu'in, kita masih lagi dalam bab Arkanus Salah, rukun salat. Dalam bab rukun salat. Dalam siri yang kali ini insya-Allah kita akan masuk rukun yang ketujuh, wasabi'uha sujudu marrataini. Sujudu marrataini iaitulah sujud dua kali. Maksudnya setiap rakaat kita kena sujud dua kali. Sebelum daripada kita pergi kepada sujud dua kali, tuan-tuan, kita rujuk balik kepada perbincangan kita dalam siri yang lepas. Dalam siri yang lepas kita telah bincang tentang i'tidal. Bincang tentang i'tidal. Dia di antara amalan dalam i'tidal selain daripada doa-doa yang telah kita baca, doa yang telah kita belajar. Pada pelajar sekalian, kita juga bincang tentang qunut. Qunut ni ada tiga tempat. Satu, qunut yang berterusan, dia panggil qunut salat subuh. Yang kedua, qunut nazilah, ketika berlakunya huru-hara atau bencana. Yang ketiga, qunut salatil witri. Kita sudah bincang dalam siri yang lepas. Alhamdulillah, dalam perbincangan kita, qunut witir, ada sebagian ulama mazhab Syafi'i kata setengah Ramadan ke akhir. Ada juga yang ambil daripada awal Ramadan. Ada yang mengatakan boleh kita buat sepanjang tahun. Bila kita nak baca qunut, kita dibenarkan. Alhamdulillah, ada keluasannya dalam masalah qunut itu, qunut witir. Adapun qunut nazilah, bila berlaku bencana, yang difikirkan oleh para pemerintah ini sudah bencana, musibah, maka kita diarahkan kita boleh baca qunut nazilah pada 5 waktu salat, bukan hanya subuh saja. Adapun salat subuh, maka para ulama berselisih pandangan dalam masalah ini. Ana dah sebut semua panjang sikit, jadi saya ulang balik di sini kata-kata Imamun Nawawi. Al-Imamun Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu', dia kata apa? Mazhab kita, mazhab Syafi'i, sunat baca qunut pada waktu subuh, tak kira ada musibah ke tak ada musibah. Musibah sepanjang zaman. Ini kata Nawawi, mimman qala bihi, di antara ulama yang menyebut tentang mengatakan baca qunut subuh ni siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Sayyidina Ali, mana Pak Imam, Pak Khalifah, Ibnu Abbas, Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhum, rawahul Baihaqi bi asanid sahihah. Itu kata Nawawi. Wa bihi qala minat tabi'in, dan di antara ulama-ulama tabi'in selepas zaman sahabat juga ramai juga yang menerima. Inilah pandangan siapa? Wahwa mazhab Ibnu Abi Layla, Al-Hasan bin Saleh, mazhab Malik. Mana dalam mazhab 4 ini, Imam mazhab Maliki dengan Syafi'i qunut subuh. Pandangan yang kedua, yang tak baca qunut, siapa dia di kalangan sahabat? Iaitulah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud dan sahabat-sahabat dia, murid-murid dia, Imam Abu Hanifah dan sahabat-sahabat Hanafi, Sufyanus Tsauri dan Imam Ahmad, la qunuta fi subhi. Tidak ada bacaan qunut dalam salat subuh. Alhamdulillah, kita telah murnikan
perbincangan kunut ini dalam CD yang lepas. Mudah-mudahan ada manfaatnya di saat manusia suka berkelahi, kita mencari titik perdamaian. Alhamdulillah. Baik para pelajar sekalian, kita pergi kepada perbincangan kita. Bagi pelajar yang ada kitab versi warna hijau yang baru ni, muka surat 94, yang naskah lama, cetakan lama, muka surat 86. Tengok 7. Wasabi'uha sujudu marrataini kulla rak'atin ala ghairi mahmulin lah. Dan yang ketujuhnya, rukun solat yang ketujuh. Tuan-tuan, maksudnya 7, tuan-tuan tanda, rukun solat yang ketujuh ialah sujud 2 kali. Sujud 2 kali. Bagi tiap-tiap rakaat, nak sujud di mana? Di atas sesuatu benda yang tidak ditanggung. Macam ni, kain ni duduk atas saya. Kita pergi sujud atas dia, tak boleh lah. Ekor serban ke, atas lengan baju ke, macam lengan Arab besar tu, sujudlah. Mislah. Yang ditanggung oleh orang yang sembahyang itu, walaupun benda itu bergerak dengan bergeraknya orang yang sembahyang itu. Walaupun benda tempat sujud itu seperti tempat tidur yang bergerak, bila orang sembahyang itu bergerak, kerana benda itu tidak ditanggung oleh orang yang sembahyang itu. Banyak walaupun tu. Ini penterjemah dia. Saya tengok dalam bahasa Arab senanglah, dia kata benda yang kita tak boleh sujud ni di atas benda yang kita tanggung, yang kita bawa, dia bergerak dengan gerakan kita. Mana kita bergerak, dia bergerak sekali. Kalau dia solat, kalau dia solat, tidak walaupun. Kalau dia solat, walau nahwa sariyat harraku biharakatihi, contohnya kita solat di atas katil. Katil ni gerak. Katil spring ke, kan macam kita solat di katil hospital, katil asrama atau spring tu. Bergerak kalau kita solat. Itu tidak dinamakan benda yang bergerak dengan gerakan kita, li'annahu laisa bimahmulin lahu, kerana dia tidak ditanggung oleh kita, dia yang menanggung kita. Jadi kita kena faham para pelajar sekalian, itu ibarat bahasa Arab dia. Kerana tu baca kitab terjemahan ni, kita kena ada teks Arab yang asli, baru kita boleh ambil perbandingan, kita tengok yang asal. Maksud dia, larangan kita mahmul tadi, benda yang kita bawa di atas kita ni. Macam kain serban lah, biasa orang contoh kain serban, kain yang kita ridak, kita duduk selimut dengan dia tu. Ni macam kain saya pakai ni, tak boleh lah kita tak buat. Kalau nak sujud atas kain ni, campur je keluar. Campur dia di atas tempat sujud, sujud dia, tak apa. Walaupun kita bawa sepanjang solat duduk atas ni, tapi waktu sujud kita angkat kain ni, letak atas tempat sujud. Boleh je. Alhamdulillah. Baik para pelajar sekalian. Maka tidak mudaratkan sembahyang bagi orang yang sembahyang itu sujud di atas hamparan seperti itu. Mana hamparan kita letak, dia bergerak, tidak tak apa. Sebagaimana juga sah, yang ini tidak mengapa, yang ini sah sembahyangnya bila orang itu sembahyang itu sujud di atas sesuatu benda yang ia menanggungnya, dengan yang benda itu tidak bergerak bila dia bergerak. Contohnya, dia ada contoh ni. Dia tak bergerak, dia kata apa? Kalau dia bergerak, batal lah dia. Contoh dia kata apa ni? Seperti ia sujud di atas hujung kain selendangnya yang terlalu panjang. Kain kita ni sampai 5 meter contohnya. Ujung dia duduk sana tu. Ujung dia ni memang tak bergerak dah. Itu tidak mengapa. Tapi kalau kain serba atas kepala kita ni, kain ridak ni, tak boleh lah ni. Syal dia panggil ni. Dan yang tidak termasuk dalam keterangan kata-kata saya, kata-kata ulama tadi, wala yataharraku biharakatihi,
di atas benda yang tidak ditanggung olehnya ialah kalau ia sujud atas suatu benda yang ditanggungnya, yang bergeraknya itu, seperti ia sujud atas hujung serban yang dipakainya. Serban kita nak ekor sampai sini. Bila kita sujud, dia mari duduk bawah dahi kita. Kita sujud atas dia. Itu tak boleh. Maka tidak sah sujudnya itu. Maka bila ia sujud di atas hujung serban yang dipakainya itu, yang bergerak dengan ia bergerak, sembahyangnya batal. Kalau ia sengaja dalam sujudnya itu, dan kalau dia tahu haramnya itu. Mana kalau dia sengaja tu, contohnya kita nak sujud, tiba-tiba angin mari tiup ekor serban kita masuk bawah dahi kita, tersujud. Tak apa itu. Itu dimaafkan. Kalau tidak, yakni kalau ia tidak sengaja dan tidak tahu haramnya, maka tidak batal. Tetapi hendaklah ia mengulangi sujudnya itu. Kita tarik kain, kita rapatkan balik kita punya dahi di atas lantai itu. Alhamdulillah. Ini menarik cerita ni. Contohlah kita kata ni. Dan sah kalau ia sujud di atas tangan orang lain yang sembahyang di sisinya. Contohnya orang ni tengah sembahyang, tengah solat, waktu nak sujud tu dia macam tak sedar diri. Dia poholo tangan dia duduk tempat kita nak sujud. Jadi boleh kita sujud atas tangan belakang kawan. Atas tangan kawan tu boleh. Dan juga di atas sesuatu seperti sapu tangan pada tangannya sendiri. Kita pegang sapu tangan, kita boleh letak, kita sujud, boleh. Kerana sapu tangan itu adalah pada hukum benda yang terpisah daripada badannya. Asalnya dia kita pegang dia je. Kalau kita lepas dia jatuh. Dan kalau ia tersujud di atas sesuatu benda yang kemudian melekat pada dahinya. Contohnya kita lapik tempat sujud kita ni kertas ke apa benda panah ke, bila kita sujud dia lekat dahi. Kita bangun Allahu Akbar, stepek sini. Macam nak buat? Maka sah sujudnya itu dan wajib ia membuang benda itu daripada dahinya supaya tidak tertutup dahinya itu untuk sujud yang keduanya. Mana sujud yang pertama tadi tak jadi masalah. Kita angkat di dahi kita melekat tempat sujud itu tidak menjadi halangan. Cuma bila kita nak sujud kali yang kedua, kita kena buang dia punya tu. Kalau tidak sujud atas lapik, dahi tak rapat ke lantai. Dan wajib ia membuang benda itu daripada dahinya supaya tidak tertutup dahinya itu untuk sujudnya yang kedua. Untuk kali yang kedua sujud kita kena buang dia. Baik, bagaimana cara sujud? Tuan-tuan tanda kat situ. Kaifiyat, cara. Sujud itu hendaklah dilakukan dengan menurunkan dahinya, iaitu dengan ia meninggikan punggungnya dan apa yang sekitarnya lebih tinggi daripada kepala dan bahunya. Maknanya kita kena turun kepala atas lantai, punggung kita terangkat ke belakang. Maknanya punggung lebih tinggi daripada bahu dan daripada kepala, daripada muka. Bagi ittiba, mudahnya dia. Bagi ittiba, maknanya kerana ikut cara Nabi SAW. Itu makna ittiba. Tuan-tuan yang baca kitab ni, kalau tulis ittiba makna ittiba'ud dalil, ittiba'us sunnah. Mudah. Maka kalau sebaliknya, yakni kepala lebih tinggi dari punggungnya atau kedua-duanya sama, maka itu tidak memadai. Tak boleh. Benar, kalaulah ada sesuatu sebab yang tidak membolehkannya itu sujud, kerana sebab itu melainkan setakat itu saja, maka itu memadai. Contohlah, orang sakit tak boleh nak turunkan muka dia ke lantai. Maka dia bolehlah setakat mana dia mampu dia turun, setakat mana dia mampu boleh dia turunkan kepala dia. Ataupun ada halangan yang tersendiri,
keuzuran-keuzuran, maka itu dimaafkan. Itu dimaafkan. Sujud itu hendaklah dilakukan dengan meletakkan sebahagian daripada dahinya dengan tidak bertutup. Dahi kita ni mesti terbuka sini. Tak kira lah tutup dengan serban. Ni ada setengah orang pakai serban besar, serban dia. Tebal. Buka sikit dahi sini. Macam mana dia nak rapatkan bucu dahi tu? Tak rapat. Kecuali dia tolak serban dia naik ke atas sikit. Ini hati-hatilah geng-geng serban besar ni. Berhati-hati waktu solat. Waktu solat. Takut kita sujud atas serban, bukan sujud atas dahi. Dan dia kata saya tekan dahi ni. Tak rapat kalau main serban besar tu. Serban dia tu kain sejadah dia buat serban. Ada setengah kumpulan ni. Kain sejadah dia tu serban. Dia tak sama dengan serban puak-puak Afghanistan, geng-geng Taliban. Sekarang ni Afghanistan tak apa kena sebut Taliban, baru celik mata. Puak-puak Taliban tu memang serban dia besar, berapa meter dia punya panjang, tapi kain. Jadi dia rapat. Yang kita bimbangnya hak serban dengan sejadah ni. Setengah-setengah geng-geng kita ni, geng-geng serban ni dia panggil serban dengan sejadah. Tebal tu. Maka kena hati-hati supaya waktu sujud mesti rapat dahi ke lantai. Yakni dengan dahi itu terbuka pada tempat sujud itu, maka kalaulah ada pada dahi itu suatu benda yang menyekat, seperti pembalut luka, ada plaster kat dahi. Apa ni kita nak buat? Ada plaster kat dahi kita mengganggu kita punya nak sujud, maka tidak sah sujud itu. Melainkan kalau pembalut itu kerana ada luka dan sukar baginya membuang pembalut itu dengan kesukaran yang terlalu amat, maka sahlah sujud beserta dengan pembalut yang demikian itu. Maknanya kalau ini bagi orang sakit lah, bagi orang sakit ada balutan di dahi. Apa nak buat? Takkan kita nak buka setiap kali waktu solat, marah ke doktor. Doktor kata melambatkan sembuh, lambat siar dan lain-lain perkara, maka itu dimaafkan. Bolehlah sujud atas tu. Nak sujud atas dahi pun tak berani tu, luka situ. Allahu Akbar. Buatlah setakat mana yang kita mampu. Maka sahlah sujud berserta dengan pembalut yang demikian itu, dan ia tidak wajib mengulangi sembahyangnya itu, melainkan bila ada di sebalik pembalut itu najis yang tidak dimaafkan. Waktu kita nak letak pembalut itu memang ada najis itu, darah-darah yang banyaknya, maka itu kena ulang balik solat. Biasanya doktor ni dia bersih dulu, dia cuci dulu, baru dia balut kan, insya-Allah. Ini andaian-andaian ni untuk kita menyelesaikan masalah. Kalau. Dan dalam hal ini, lihat bab najis yang tidak dimaafkan. Selesai. Tuan Syekh kata, aku tak nak ulang lagi najis yang tak maaf. Mu tengok di awal kitab dulu, kita dah bincang. Najasah, najis-najis yang dimaafkan, yang tidak dimaafkan. Dan beserta, tulis. Kaifiat yang pertama, letak nombor tuan-tuan pelajar. Kaifiat yang pertama, dahi di atas lantai. Dahi kena duduk atas lantai, tidak ada lapik. Tidak ada sebarang lapik yang menyekat dahi itu sampai ke lantai. Itu yang pertama. Yang kedua, tulis. Yang kedua, dalam hal dan beserta ada tekanan. Letak nombor 2, tekanan. Maknanya, waktu sujud itu kita kena tekan dahi kita tu atas lantai. Ada tekanan di atas tempat sujudnya itu dengan dahinya, dengan cara ditekankan berat kepalanya itu pada tempat sujud itu. Maknanya kita berat, biar terasa lah dahi itu tekan. Ini khilaf dengan pendapat al-imam. Para pelajar sekalian, biasanya kalau dalam kitab fiqh Syafi'i ini, kalau kata al-imam, maksudnya Imamul Haramain, Imam al-Haramain, al-Ma'ali, Abul Ma'ali al-Juwaini, yang menyatakan tidak diwajibkan memberatkan kepala dahi ke tempat sujud. Kalau kita letak tu, letak, cukup dah. Maknanya ada khilaf di sini. Kita kata alhamdulillah, waktu kita sihat wal afiat, kita tekan lah. Tapi waktu kita tak mampu nak tekan, sakit kepala ke,
ataupun kita solat di atas batu, solat di tepi laut, kita pergi berkela di pantai ke dalam mana-mana tempat air terjun, kita nak solat kena atas batu, nak tekan lah bekak rai, jadi kita letak pun cukup dah tu. Alhamdulillah, ini pendapat imam. Tuan-tuan dan puan-puan, belajarlah ilmu khilaf ulama ini untuk meluaskan perjalanan hukum hakam yang kita belajar. Jangan duk sempit ke benda yang luas. Baik. Yang ketiga, kita mesti sujud di atas 7 anggota. Sab'atu a'dha ataupun sab'atu a'zum. 7 anggota ataupun 7 tulang. Kita kena sujud. Tengok kitab. Dan sujud itu juga nak dilakukan dengan meletakkan sebahagian daripada lututnya dan sebahagian daripada batin. Mana tapak tangan ni, batin. Dari tapak tangan dan bahagian perut anak jari dan setengah daripada perut jari kedua kakinya. Jari kaki kita ni mesti berlipat gini, lipat gini. Supaya perut dia tu kena atas lantai. Berapa tu? 7. 2 tangan, 2 lutut, 2 jari kaki, 1 dahi, 7 anggota. Dan setengah daripada perut jari kedua kakinya, bukan yang selain daripada itu, seperti tepi-tepi jari. Yang ada setengah orang ni dia tak bengkokkan jari dia, pakai letak gini. Macam cok betul ni. Lah. Kena mesti lipat gitu. Tak boleh letak seperti tepi jari-jari, hujung-hujung jari dan kura-kura kaki dan keduanya tak boleh. Mana kita buat belakang gini. Kekok belakang. Lah, mesti perut jari. Maka tidak wajib meletakkan anak-anak jari dan batinnya seperti yang telah disebutkan di atas. Sebagaimana dimaksudkan dengan kata-kata dua syekh, yakni An-Nawawi dan Rafi'i, dan tidak wajib memberatkan atasnya, yakni atas anggota-anggota yang selain daripada dahinya itu. Mana kita letak anak jari dan batin seperti jadi tak boleh walau quti'at. Baik. Minta maaf. Tinggal sebaris. Itu jadi pelik tu. Pasal tu kita baca kitab ni, kita bila pelik tu mesti ada tak kena. Naik pula ke kitab, tengok balik kita. Dan kalaulah terpotong jari-jari. Jari dia tak ada. Terpotong. Kedua-dua kakinya tak ada jari. Dengan kadar meletakkan sesuatu daripada batin kedua kaki tu, kita letaklah setakat mana ujung ada, letak je. Tak pala jari-jari sudah tidak ada, sudah dipotong ataupun memang tak berjari, ada setengah kan. Orang yang cacat kaki dia tu jari memang tak ada. Maka tidak wajib meletakkan anak-anak jari dan batinnya seperti yang telah disebut di atas. Sebab nak letak macam mana? Dia tak ada jari. Allahu Akbar. Sebagaimana dimaksudkan dengan kata-kata dua syekh, kalau kita kata Asy-Syaikhani dalam fiqh Syafi'i, maksud dia Imamun Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i. An-Nawawi dan Ar-Rafi'i rahimahumallah. Dan tidak wajib memberatkan atasnya, yakni atas anggota-anggota yang selain daripada dahinya itu. Tak apa, tangan letak je, tak payah tekan. Tak payah tekan, kita letak je. Bahkan disunatkan memberatkan atas anggota-anggota. Sunat kalau kita boleh letak tu elok. Sebagaimana disunatkan membuka anggota-anggota itu, maknanya tangan kita kalau terbuka lah baik. Tapi kalau pakai sarung tangan, sah. Lain daripada dua lutut. Lutut jangan buka. Kalau buka nampak aurat. Bahkan makruh membuka dua lutut sebab membawa kepada terbuka aurat pula. Macam nak buka lutut macam mana? Tak. Di lutut ni biar dia duduk dalam kain. Yang kena bukanya apa? Dahi sahaja. Baik, tamatlah kita dalam bab cara-cara sujud dengan anggota-anggota tangan, kaki, lutut. Kita balik semula perbincangan kita tentang dahi dan hidung. Ni
hidung dan dahi ni kita nak rapat ke tidak. Dan disunatkan, tanda tuan-tuan pelajar, disunatkan di dalam sujud meletakkan hidung pada hamparan tempat sujud itu, sunat kita letak situ. Bahkan itu adalah diberatkan berdasarkan kepada hadis sahih. Hadis sahih yang menyebut tentang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam letak kita kena letak hidung di atas lantai sekali dengan dahi. Letak sekali dengan dahi. Sunat. Maknanya kalau kita letak dahi rapat, hidung tak rapat, tidak membatalkan, tapi hilang satu sunnah. Manakah dalil? Tengok hadis ini. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ru'ya ala jabhatihi wa ala arnabatihi athar tin min salatin sallaha. Sahabat kata kami tengok di hidung Nabi, di dahi Nabi dengan hidungnya ada kesan selut tanah dia sujud tadi. Mana kalau Nabi sujud atas dahi saja tak kena hidung, jadi tanah tu ada dekat dahi, ni hidung ada copnya sini. Kan ada satu masa tu Nabi solat, turun hujan. Bila turun hujan, Nabi kita sujud, masjid dia bukan ada atap. Jadi adalah tanah situ, nampak di dahi dia tu. Hadzal hadis rawahu Abu Dawud, kata di muhakkik isnaduhu sahih. Mana hadis sahabat radhiyallahu anhu tengok di atas hidung Nabi ada kesan tanah bekas sujud. Maka di sini kita nampak sujud itu kita kena letak dua-dua, dahi dengan hidung. Kalau kita hidung kepek ni, takut tak rapat hidung dengan lantai, kita buka lah cermin mata. Buka. Nah, tapi kalau arak hidung macung tu, tak bakal cermin mata besar pun tak ada masalah. Hidung ni rapat ke lantai. Anda ingat satu cerita sahabat saya tu nama Hamid. Bila kita sampai di Madinah, mula-mula tahun yang pertama tu, mari musim sejuk, kebanyakan kita ni semua nyesel semua. Sombak hidung belakang. Jadi sahabat ni kata, patutlah Allah Ta'ala buat orang Arab ni hidung macung, rupanya tepat sini, tempat orang sombak hidung. Masya Allah, tabarakallah. Macam-macam cerita. Kenang-kenangan. Baiklah tengok dalam kitab kita ni, tak habis kitab pula. Dalam Al-Mughni, nama kitab ni, Mughni, disebutkan, hanya sahaja tidak menjadi wajib meletakkan hidung seperti meletakkan dahi itu, walaupun ada hadis umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum. Nabi kata aku diperintahkan letak sujud di atas 7 tulang. Dan para ulama mengatakan bahawa hadis berkenaan dengan meletak hidung itu ditanggung sebagai bermaksud hukumnya sunat. Memang Nabi buat, tapi termasuk dalam sunnah. Buat boleh pahala, tak buat rugi pahala. Dari sini juga ada juga pilihan. Ada juga maklumat. Tuan-tuan tengok dalam kitab fiqh ni jaranglah kalau satu hukum tak ada khilaf kan. Jarang dia ada. Mengatakan bahawa letak hidung tu wajib juga macam dahi. Ada pendapat. Maka supaya kita keluar daripada khilaf-khilaf tadi, macam mana kita nak keluar? Letak di dahi atas lantai, selesailah masalah. Manakala kalau kata sunnah, kita boleh pahala sunat. Kalau dia wajib, kita lepas yang kewajipannya itu. Alhamdulillah. Baik, para pelajar. Selesailah kita masalah hidung. Dan disunatkan masalah lutut pula. Isu baru pula ni. Kita nak turun sujud ni, lutut dulu ke tangan dulu? Dia ada dua versi. Dan disunatkan menetap 2 kepala lutut dulu. Dalam fiqh Syafi'i, kita nak turun sujud, kita turun lutut dulu turunnya, baru tangan. Yakni lutut dulu sebelum meletakkan 2 tapak tangan. Lutut dulu. Dengan merenggangkan sekadas jengkal satu dari yang lainnya.
Manusia jekal lah dia punya lutut tu. Lutut dengan lutut. Jangan rapat, jekal dia punya jarak. Kemudian barulah meletakkan kedua tapak tangannya bersetentangan dengan dua bahunya. Jelas. Tangan kita duduk sama dengan bahu. Jangan ni ada setengah orang ni pelik. Macam anjing nak tidur, bila dia sujud, tangan dia duduk sekali dengan kepala, jelepak gitulah. Kita tak tangan di bertentang dengan bahu kita dia. Bila bertentang dengan bahu, dia dekat dengan muka. Itu je skill dia. Letak muka sini, letak tangan sini. Cukup. Menarik. Comel. Orang tengok pelawar. Kalau tidak orang panggil, bahasa Kelantan kata jelepak. Jelepak ni, hollow tangan lebih tu. Macam harimau nak tidur. Lah. Baik. Mana kita kena letak siapa dulu? Lutut dulu baru tangan. Kemudian barulah meletakkan kedua tapak tangannya bertentangan dengan bahunya dengan terangkat kedua lengannya dari bumi, lengan jangan rapat. Walhal jari-jari tangannya terbuka agak sedikit dengan berhimpun menghadap ke arah kiblat. Jangan tutup, mana buka gitu. Kemudian meletakkan dahinya dan hidungnya serentak pada tempat sujud itu. Baik. Ramai orang tanya, Ustaz, kami mazhab Syafi'i tapi tak boleh letak lutut dulu. Kita punya spring sudah loose. Macam mana kita nak jawab ni? Para pelajar sekalian, jawabnya mari kita tolong jawab. Para pelajar sekalian, ada dua hadis yang meriwayatkan tentang satu hadis kana yada'u yadayhi qabla rukbatai. Hadis ini riwayat Ibnu Khuzaimah dan Ad-Daruqutni. Dia kata Nabi kita turun, dia letak tangan dulu sebelum lutut. Hadis ini dipegang oleh Imam Malik, Imam Auza'i dan satu pandangan daripada Imam Ahmad. Satu lagi riwayat Wa'il bin Hujur rahimahullah radhiyallahu anhu, sahabat, dia kata ra'aitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam iza sajada wada'a rukbatayhi qabla yadayhi. Bila Nabi sujud, dia letak tangan dulu, letak lutut dulu sebelum tangan. Bila dia bangun, rafa'a yadayhi qabla, angkat tangan dulu sebelum lutut. Hadis ini rawahu Abu Daud dan Ibnu Hibban. Hadis ini dipegang oleh mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i mengutamakan hadis ni, hadis Wa'il bin Hujur. Imam Malik dan Imam Ahmad mengutamakan hadis apa tadi? Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Kita kata alhamdulillah, dua-dua kumpulan ni ada hadis. Maka bagaimana kita nak pilih? Jawabnya kita boleh pilih dua-dua. Waktu tuan-tuan sihat, ambillah pandangan mazhab Syafi'i yang mengatakan lutut dulu. Tapi kalau lutut sudah jam, macam kita yang lama-lama ni tak mengaku tua kita kan. Kita kata bukan tua Ustaz, lama sikit je. Lutut kita sudah agak loose atau ada masalah lutut. Maka kita letak tangan dulu. Jadi dua-dua riwayat, tangan dulu, lutut dulu, ada dua-dua riwayat hadis. Alhamdulillah. Tuan-tuan kata alhamdulillah, selesailah masalah kita. Baik, maknanya ada keluasan lah dalam masalah ini. Siapa turun dulu, lutut dulu ke tangan dulu, dua-dua tu sah solat dia. Dan insya-Allah tidak menjadi masalah kepada kita. Baik. Timbul lagi sunat lain pula, tengok sunat. Dan disunatkan pula memisahkan dua tapak kaki sekadar jengkal. Lutut dengan lutut, jarak dia sejengkal. Jangan rapat gitu. Dua kaki pula, jarak dia sejengkal. Serta dengan menegakkan keduanya dengan jari-jarinya, jari kaki gini, lipat gini, menghadap ke arah kiblat dan mengeluarkan dua tapak kaki itu daripada hujung kainnya. Eloknya kalau kita dalam kain, jangan biar keluar daripada kain. Duduk luar gitu. Tapi kalau pakai stocking, biar duduk dalam stocking lah. Itu adalah nyata bagi yang selain dari wanita dan khunsa. Wanita dan khunsa kena duduk dalam kain. Tak boleh. Ni orang sibuk ni. Khunsa ni. Apa dia khunsa ni? Para pelajar, orang ada dua alat. Ni timbul, sehari dua ni timbul masalah. Ada satu negeri yang keluar pandangan
geng-geng khasa, khunsa, mu'nyah ni, dia tak boleh masuk mana-mana tandah payah nak pak. Tandah laki-laki kan dia berupa perempuan. Masuk tanah perempuan kan dia bapak jantan. Susah dia hidup. Baiklah awak jadi salah satu daripada lah. Nak jadi dah kita laki-laki lah. Terimalah takdir Allah SWT. Masalah mu'nyah ni masalah. Baik. Khunsa ni orang ada dua alat. Dia bebas sungguh. Lain. Yang mu'nyah kita tu nama yang mu'nyah berjalan tapi mu'nyah hakikatnya. Baiklah. Mana kalau wanita dan khunsa, jadi dia kena duduk dalam kain. Kalau dia keluarkan dua kaki itu batal sembahyangnya. Sebagaimana kata Bujairimi, huwa wadihun fi ghairil mar'ati wal khunsa lianna dhalika mubtilun li salati. Mana kalau orang lelaki atau perempuan keluar kaki dia, batal lah solat dia. Tu orang India tu Mekah tu kaki bergayut atau sedut kira orang lah. Kalau kita kira apa yang kita belajar sudah. Kira orang tak tidur kita. Banyak sangat dia punya pandangan tu pandangan ni. Masya Allah, tabarakallah. Baik. Timbul lagi soalan. Mungkin tuan-tuan tengok orang Arab dia rapatkan kaki. Arab ke yang belajar dengan Arab ni sebahagiannya waktu sujud dia lipat kaki tapi rapat. Ada di mana ke pandangan tu? Ada dalil ke orang buat macam tu? Para pelajar, kita tengok dalil. Ini menariknya kita bila kita belajar, dia panggil fiqhud dalil. Belajar dengan dalil-dalilnya menarik. Kaki sekadar jengkal atau rapat. Tengok ni. Menurut sebahagian ulama, mazhab Syafi'i kata sejengkal. Menurut sebahagian ulama, kaki itu digalakkan bersentuhan, mana rapat. Pendapat ini diambil daripada kepahaman teks hadis yang diriwayat oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha semasa menyifatkan kedudukan sujud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata fawajadtuhu sajidan rassan aqibaihi. Aku dapati baginda sedang sujud dengan merapatkan kedua tumitnya dalam keadaan jari-jarinya menghadap ke arah kiblat. Hadis ni riwayat Baihaqi. Bilakah cerita ni? Tanda ni pelajar, waktu Nabi kita solat malam di rumah Aisyah. Aisyah sedar mana Nabi masa tu lampu tak ada di rumah, gelap. Tak ada lampu dia gelap. Jadi Aisyah radhiyallahu anha dia nak cari Nabi, dia cari dengan tangan dia. Orang Kelantan kata rasa ni maknanya kita cari benda dengan tangan ni dalam gelap. Tiba-tiba kaki dia terkena tapak kaki Nabi sedang solat, sedang sujud, rapat dua kaki tu rapat. Ini menjadi dalil kepada sebahagian ulama mengatakan elok kita rapatkan kaki ketika sujud. Saya mazhab Syafi'i ustaz. Naam, tak ada masalah. Benda ni ada keluasan. Nak senggang sejengkal, nak rapat, kita kata ada dua-duanya, ada perbincangan, ada dalilnya. Cuma bagi saya, bagi kita yang pakai kain sarung, tak ada seluar kat dalam, andainya kita solat di masjid yang ada kipas gergasi, tu. Kipas tu bahaya, dia angkat kain. Jadi saya kata elok tuan, rapatkan kaki untuk menyelamatkan keadaan. Wallahu alam. Baiklah. Selesai masalah persoalan kita tentang nak rapat ke nak buka. Jawabnya dua-dua boleh buat. Dan disunatkan membuka kedua matanya ketika sujud. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibnu Abdul Salam, iaitulah Syekh Izzuddin bin Abdul Salam, Sultan Ulama. Kemudian diperakui oleh Syekh Az-Zarkashi rahimahullah. Maknanya elok waktu sujud tu kita celak juga mata. Sunat. Dan dimakruhkan. Tulis tanda itu makruh, perkara makruh. Dalam sujud ni apa dia? Dimakruhkan menyalahi tertib yang tersebut itu. Apa dia tertib tersebut? Iaitu tidak meletakkan hidung pada tempat sujud. Satu. Kalau tak letak dahi tak sah, bukan makruh. Maksud tertib itu ialah mula-mula meletakkan kedua lutut
kita kata di sini ada perbincangan. Bagi orang yang uzur, yang tak larat, dia nak turun tangan dulu, tak makruh. Tuan-tuan tanda, tidak makruh bagi orang yang uzur ataupun orang yang memilih pandangan yang kedua tadi. Kemudian letak dua tapak tangan, kemudian dahi, kemudian hidung. Tengok dia kat sini, ulama Malikiyah, ulama mazhab Malik, bagus ni kita ni. Dia tambah lagi mazhab-mazhab perbincangan, membuka ruang untuk kita penuntut ilmu ni bila nak syarah pada masyarakat, kita cari kitab perbandingan mazhab supaya para pelajar, tuan-tuan boleh dengar dan boleh ambil mana dari sudut keluasan dari sudut fiqh. Alhamdulillah, bila ada khilaf, kita cari yang luas, yang ada dalil dua-duanya. Kalau tak ada dalil, jangan buat. Itu dia panggil mengikut hawa nafsu. Tak boleh. Ulama Malikiyah, mazhab Maliki menyatakan diletakkan tangan dahulu, kemudian baru lutut. Kita kata dua-dua ada dalil. Hadis wa'il dengan hadis satu lagi. Alhamdulillah. Baik, sekarang ni kita berpindah kepada bacaan. Bacaan di dalam salat, dalam sujud. Dan disunatkan membaca waktu sujud Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la 3 kali. Itu yang riwayat yang jelas. Kemudian ada riwayat tambahan wa bihamdihi, itu tambah. Mana kalau tuan baca yang setakat Subhana rabbiyal a'la sudah cukup. Ada tambah wa bihamdihi pun ada juga huraian ulama di situ. 3 kali lilit tiba kerana ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita boleh tambah lagi bacaan menarik, kita kata apa? Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu. Sajada wajhiya lilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Mana nak dapat ni Abang Anas? Jangan lupa tuan-tuan, kita sudah belajar dalam bacaan rokok baru ni. Kita dah belajar dalam bacaan rokok. Kita sudah belajar dalam bacaan i'tidal. Sekarang ni kita baca pula dalam bacaan bila? Bacaan waktu sujud. Bagi ada jemaah yang ada perisai Muslim, muka surat 52. Muka surat 52 terdapat di sana bacaan ketika sujud. Alhamdulillah. Bagi jemaah yang ada dalam handphone tu, tekan tulis ya tu. Doa sujud. Keluar belakang ni. Ada semua bacaan. Subhan rabbil ala. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Subuhun quddusur rabbul malaikatu waruh. Ini bacaan yang kita baca sini. Allahumma laka sajadtu. Ya Allah, kepadamu aku sujud. Wa bika amantu, kepadamu aku beriman. Wa laka aslamtu, kepadamu aku berserah diri Islam. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu, aku sujudkan wajahku ini kepada Allah yang menciptanya. Wa sawwarahu, dan membentuk rupanya. Wa syaqqa sam'ahu, yang membuka pendengarannya. Wa basarahu, dan penglihatannya. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Hadis ni sahih diriwayat oleh Imam Muslim. Ada lagi bacaan. Tengok ni dalam kitab kita ni pun ada. Allah subhana zil jabaruti wal malakut wal kibriyai wal azamah. Allahumma ighfir li dhanbi kullahu diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika mink la uhsi sana'an 'alaik anta kama asnaita 'ala nafsik. Ini bacaan-bacaan. Tuan-tuan tengok di dalam perisai Muslim, bacaan yang ke-19, doa ketika sujud, ataupun tengok muka surat 52. Alhamdulillah sudah ada bacaan ketika sujud. Jadi para pelajar sekalian, insya-Allah kita dah bagi kepada para pelajar kitab perisai Muslim dalam grup kita, dalam internet sudah ada. Alhamdulillah, tuan-tuan boleh ambil, dipersilakan untuk beramal dengannya. Mudah-mudahan kita naik darjat tinggi. Dan disunatkan membanyakkan dalam sujud itu doa antara riwayat hadis yang kita dah baca tadi. Dan
Apa lagi ni? Katanya, yakni pengarangnya dalam kitab Ar-Rawdah, memanjangkan sujud itu lebih afdal daripada memanjangkan rukuk. Allahu Akbar. Makna kalau kita boleh sujud panjang, lama, lebih afdal daripada kita lama rukuk. Ini dalam solat sunat lah, dalam solat sunat. Adapun dalam solat fardu, tak boleh kita panjang-panjangkan rukuk, panjangkan sujud. Sebab apa? Sebab di belakang kita zawil hajah, orang tua-tua, orang yang tak larat, orang yang sakit lutut, ada berlaku di belakang kita, jadi kita kena murah. Ambil setakat yang sesuai je, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ambil satu lagi doa tambahan, pendek, kemudian kita bangun untuk duduk antara dua sujud. Alhamdulillah para pelajar sekalian, tamatlah perbincangan kita yang sangat ringkas ini dalam kitab Fathul Mu'in. Tamatlah rukun solat yang ketujuh, apa dia? Sujud 2 kali. InsyaAllah kita akan sambung dalam siri yang akan datang. Wa thaminuha julusun bainahuma. Yang ke-8, rukun solat yang ke-8, duduk antara dua sujud. InsyaAllah kita sambung dalam siri yang berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.